Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidak-tidaknya ada 5 perkara yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan diperoleh oleh orang yang membaca Al-Quran. Yang pertamanya, orang yang membaca Al-Quran akan mendapat syafaat daripada Al-Quran itu sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada orang yang baca. Ada hadis lain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, di akhirat nanti akan ada 2 ibadat yang datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala minta izin untuk bagi syafaat. Ibadat yang pertama puasa, ibadat yang kedua adalah bacaan Al-Quran. Hadis dia panjang. Baik. Itu kelebihan yang pertama bagi orang yang baca Al-Quran. Kelebihan yang kedua, Allah Taala menjanjikan peningkatan darajat di akhirat nanti. Tuan-tuan, saya ajak diri saya dan tuan-tuan sekalian untuk banyakkan baca Al-Quran di dunia. Sebab apa? Di akhirat nanti akan ada satu suara yang memanggil kita dan akan sebut, "Iqra." Bacalah. Baca apa? Baca Quran. "Iqra wartaqi," dan meningkatlah kedudukan kamu pada hari ini. "Warattil kama kunta turattilu fid dunya," dan bacalah Al-Quran seperti mana kamu baca Al-Quran di dunia. Nampak tak? Disuruh kita baca Al-Quran macam mana kita baca dekat dunia. Kena baca bagi elok kan? Kena baca Al-Quran tu bagi elok. Sempurna dari sudut hukum hakam dia, sempurna dari sudut panjang pendek mat dan sebagainya, dengung dia, dan juga sempurna dari sudut waqaf ibtida'. Lagi baik kalau kita dapat faham daripada ayat-ayat yang kita baca untuk kita mentadabbur makna dia. "Warattil kama kunta turattilu fid dunya fa in manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha." Kerana sesungguhnya kedudukan kamu pada hari ini berdasarkan setakat mana yang kamu baca Al-Quran ketika mana kamu berada di dunia. Al-Quran ada 6,236 ayat. 6236. 6236 ni tak akan berkurang 6235 dan tak akan bertambah 6237. Tak akan bertambah. Tak berkurang dan tak bertambah. Dia jadi 6236 juga. Tapi tuan-tuan, yang dimaksudkan dengan kedudukan kamu akan dikira mengikut sejauh mana yang kamu baca, setakat mana yang kita duk ulang-ulang ayat yang kita baca. Wajibkah kita habiskan 6236 ni? Tak wajib. Setakat mana yang kita boleh baca. Kalau kita boleh baca surah Al-Mulk, baca surah Al-Mulk. Kita boleh baca surah Yasin. Surah Yasin tu yang kita lancang pun dan kita boleh baca. Baca surah Yasin, jangan tinggal. Setiap hari kita baca, setiap waktu kita baca. Tak Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sebut baca daripada Al-Fatihah sampai An-Nas dah. Nabi tak sebut lagu tu. Bacalah mana-mana ayat yang mudah untuk kita baca. Kerana sesungguhnya kedudukan kamu akan mengikut sekadar mana ayat yang kamu baca di dunia. Makin banyak kita ulang baca, makin tinggilah kedudukan kita di akhirat. Disebutkan oleh dalam satu riwayat Imam Abu Hanifah. Tadi kita cerita Imam Syafi'i dengan Imam Malik ya. Imam Abu Hanifah disebutkan dalam satu riwayat mengkhatamkan Al-Quran 60 juga tuan-tuan. 60 juga. Tapi 60,000 kali sepanjang hidup dia. 60,000 kali. Itu dalam satu riwayat. Kelebihan yang ketiga bagi orang yang membaca Al-Quran ialah as-suhbah. Dia akan dijadikan orang yang bersama dengan malaikat yang mulia. Al-mahiru bil-Quran. Kata Nabi SAW, Al-mahiru bil-Quran ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang mahir dengan Al-Quran akan bersama dengan malaikat pencatat amal yang mulia. Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun falahu ajran. Mereka yang membaca Al-Quran dan mengalami kesukaran, tergagap-gagap di dalam membaca Al-Quran, maka baginya 2 pahala, kata Nabi SAW. Yang keempat, orang yang membaca Al-Quran ini dijanjikan kebaikan oleh baginda Nabi SAW. Semua orang nak jadi baik, semua orang nak digelarkan sebagai orang baik. Nabi SAW sebut, khairukum, sebaik-baik daripada kamu, man ta'allama al-Qur'ana wa'allamah, iaitulah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga yang mengajarkan Al-Quran. Dan yang kelima yang tuan-tuan, disebutkan orang ini akan dapat al-ahliyah, ataupun kita sebutkan sebagai bahasa mudah dia ahli keluarga. Tapi Allah Ta'ala ni bukan beranak dan tidak diperanakkan, tapi nak sebutnya
yang disebutkan sebagai Ahlul Quran ni. Ahlul Quran ni orang yang mahir dengan Al-Quran ni. Nabi SAW sebut Ahlul Quran ahlullahi wa khassatuh. Ahli Al-Quran ini ialah orang yang dijadikan sebagai ahlullah, orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia ada ciri-ciri dia. Guru kami Fadlatul Syekh Muhammad bin Abdul Nabi bin Abdul Hasib Al-Azhari hafizahullah taala sebut ciri-ciri Ahlul Quran ini apa dia? Yang pertamanya, ketika mana orang tidur dia berjaga. Bukan tidur dalam majlis kuliah, bukan. Bukan tidur dalam khutbah, ni tidur waktu malam. Tidur waktu malam. Dalam satu perkataan menyebutkan man talabal ula sahiral layal. Siapa yang nakkan ketinggian dalam kehidupannya, yang nakkan kemuliaan dalam kehidupannya, sahiral layal, maka berjagalah pada waktu malam. Bukan tengok UCN, bukan. Bukan tengok bola, bukan tengok apa-apa jelah, kan? Tetapi bangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri Ahlul Quran yang kedua ialah saat orang makan dia berlapar. Maksudnya dia banyak berpuasa. Bukan puasa pada bulan Ramadan saja, tetapi di luar bulan Ramadan memperbanyakkan puasa sunat. Ciri Ahlul Quran yang ketiga, ketika mana orang sedang ketawa dia menangis. Maksudnya dia banyak menghitung, menghisap diri dia berbanding dia menghisap orang lain. Dia tak tengok kesalahan orang lain, dia tengok kesalahan diri dia sendiri. Sebab apa? Satu dia tunjuk ke orang, empat kenal kat diri dia. Itu antara ciri Ahlul Quran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah, menjadikan kita untuk menghidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersahabat dengan Al-Quran. Allah Taala meringankan lidah kita untuk membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita basah dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dengan Al-Quran, dan kita diberikan syafaat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengira perjumpaan kita, pertemuan kita pada malam ini sebagai pertemuan yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dibangkitkan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang itu daripada Allah Subhanahu wa taala, jangan ada yang kurang tu daripada diri saya sendiri, saya mohon ampun dan maaf di atas keterlanjuran bahasa ataupun kesalahan tutur bicara. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma barik lana fi shahr Ramadan وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وتلاوة القرآن. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.